Hai, selamat pagi. Belum. Dah. Hai, selamat pagi semua. So, ada sesiapa dekat talian? Iyan kan? Okay. You all tahu kan semalam Miss Mai share dengan you all tentang apa yang semalam? Banyak sangat dalam Miss Mai ni. Okay, tentang rahim kan? Betul tak? Tentang rahim. Semalam kita cerita apa tu rahim, siapa tahu tentang rahim. Sekarang hari ni Miss Mai nak sharekan sikit cara penjagaan rahim, betul tak? So, you all tahu kita ada rahim, tapi kita tahu whether kita jaga tak rahim kita. Biasa kita tahu kita just cuci je rahim kan, betul tak? So, okay, siapa yang masuk tu boleh say hi dekat Miss Mai, boleh say hi, boleh bagi love, boleh bagi love. Okay, boleh bagi love kat Miss Mai. So, okay, barulah Miss Mai semangat pagi ni nak share dengan you all. Kita share sama-sama rasa ilmu ni kan bermanfaat untuk you all. So, okay, siapa ada di talian? Okay, hai semua, selamat pagi. Tengok, kita senyum. So, senyum kan adalah sedekah. Jangan stres-stres. Itu salah satu kunci dah. Nak Miss Mai share lagi. Okay, bagi love dulu. Love dulu. Okay. Okay, bagi masuk dulu. Alright. Boleh cek ni tak? Charging. Dah tak ada bateri dah. Tak charging. Okay. So, you all macam mana? Kan? Ada yang tak tahu Miss Mai akan share. Mungkin ada tahu boleh tahu lebih. Pun boleh kita share sama-sama. So, kita cakap hari ini Miss Mai lebih nak share untuk kita sayangi wanita. So, first juga Miss Mai nak bagi tahu kita ni wanita, kita kena sayang diri kita. Sayang rahim tu sama macam sayang darah kita. Kita selalu cakap sayang, okay, husband, tu memang baguslah nak jaga untuk ni, tapi first niat kita tu jaga untuk diri kita. Kalau tak ada suami pun jaga untuk diri kita. Itu niat kita tu, pentinglah pagi. Jangan hanya buat untuk diri kita dulu dan for others lah, orang cakap kan. Lebih baik kan, betul tak? Kata motivasi pagi ni. Alright. Okay, love sikit. Okay, give me love. Give me my love. Okay tak? Okay, kalau nanti ilmu ni bermanfaat untuk you all, share sama-sama. Okay, share kepada orang yang kita sayang, kepada semua wanita ni, supaya kita mengurangkan penyakit rahim, penyakit rahim lah kan, ovary dan sebagainya. Betul? Alright. Okay, so guys, saya ada yang nak bagi komen. Kalau ada yang nak bagi komen, just bagi nak tahu lebih, nak tulis nota pun boleh. Okay? Alright. Supaya ilmu ni bermanfaat untuk semua. Okay tak? Begini. Alright. Okay. Alright. Okay, apa yang Miss Mai nak cakap? Kenapa ni perlunya kita kena tahu penyedaran tentang. Okay, bukan sahaja kita rasa kita kena sedar, betul tak? Kena rasa, kena sedar daripada kecil. Daripada besar. Okay, baru kita nak ada katakan nak ilmu kena jaga sebab dah bersuami. Okay, dan bakal ada suami, baru kita ada ilmu tu, betul tak? Itu Miss Mai cakap kita kurang tepat lah maksudnya penyedaran tu sebenarnya kita kena dari kecil. Kalau kita ada anak perempuan, kita dah bagi tahu penyedaran tu daripada awal. Dari awal macam mana penjagaan rahim tu lah, penjagaan ataupun kita punya faraj kan. Daripada kecil kita dah didik, dah educate dia orang. Bukan dah kita tunggu dah besar dan kita
Kalau ibu pun rasa malu nak cakap subjek tu, betul tak? Rasanya dia tak cukup, orang cakap, kita cakap dia tak cukup tahu. Dia budak-budak dia tak tahu. Dia orang tak dapat fikir. Sebenarnya budak-budak dia tahu berfikir. Dia cuma cara dia. Dia tahu. Dia faham. So kita kena didik, kita kena bagi pengetahuan tu secara awal. Secara awal, macam mana cara budak-budak nak jaga dia punya faraj, ataupun kita panggil rahim dia lah yang lebih mudah kan. So cara macam mana, betul tak? Okay, kalau you rasa betul fakta Miss Mai, betul Miss Mai rasa tu, rasa betul bagi kesedaran, bagi love sikit, Pertama excited pagi-pagi ni Miss Mai nak share dengan you all. Miss Mai rasa ilmu ni Miss Mai kena sebarkan, sebab Miss Mai nak bagi tahu daripada awalnya penjagaan rahim tu dari kanak-kanak lagi. Okay, alright. So boleh letak komen you all. Boleh you all letak boleh komen apa yang you all rasa nak tahu. InsyaAllah kalau Miss Mai boleh elaboratekan, InsyaAllah kalau Miss Mai boleh terangkan, so Miss Mai jelaskan. Alright, okay. Okay, apa yang Miss Mai cakap, maksudnya kenapa kita kena bagi tahu. Dan Miss Mai nak cakap daripada budak-budak lagi tu. Ini sangat penting lah. Kita bagi pendedahan daripada, kalau ibu bagi pendedahan macam mana jaga faraj anak-anak tu, jaga bersihkan secara simple, macam mana selepas dia pupu ke, selepas dia pipi kan. So macam mana jaga? Jaga bersih-bersih, cuci, jangan cuci dengan sabun, dengan ni. So budak-budak tak tahu kan. So jadi kita sebagai parents ataupun sebagai ibu, cara kita educatekan our children yang girl, cara dia macam mana, simple basuh dia, bersih kan, bersihkan dia. Secara kita educatekan our children daripada awal lagi. Maksudnya Miss Mai cakap even semuda umur 2 tahun tu kita dah boleh educate dia. Macam basuh bila pergi toilet, basuh pipi. Mula kita bantu dia. Yang kedua, kita ajar dia pelan-pelan. Abang cakap kita watch dia. Kita tengok dia. Okey tu, kalau salah kita bantu. Okey macam ni. Secara sikit macam tu. Itu sangat penting lah. Kita sebagai orang timur terkenal rasa subjek ni malu bila tubuh dah besar, sebab kita ni orang timur kan. Ni kita rasa about sex. It's not about sex. Kita educate. It's about education. Kita cakap educate our children from young to is like education. It's not about sex. Bila cakap about fazas, orang selalu cakap it's about sex. Itu yang kita kena betulkan. Kita maksudnya educate. Macam kalau ada husband pula educate our children yang boy macam mana penjagaan penis, okay? Maksudnya zakar. Kalau ibu macam mana educate dia sebagai rahim. Itu sangat penting lah. Alright. Okay, itu baru kita kupas, baru Miss Mai bagi apa orang cakap sharing untuk you all yang ada anak-anak perempuan, dah boleh mula daripada sekarang untuk jaga tu. Jangan tunggu bila dah kita sendiri sedap dah kahwin kena jaga untuk suami. Benda penyedaran tu kita start daripada baby, daripada young age lagi, yang daripada kanak-kanak lagi rahim tu. Bukan sahaja lepas beranak dan sebagainya. Penyedaran tu kita suntik daripada seawal-awal kanak-kanak. Okey tak kalau macam tu? Kalau rasa okey, kalau rasa betul information Miss Mai, memang Miss Mai rasa sangat betul lah kan. So please boleh bagi love, boleh share dengan, kalau husband yang tengok tak ada masalah. Education, okay? It's about education. So boleh share kepada isteri, kepada kakak-kakak, kepada kawan-kawan wanita yang kita perlu tahu ilmu ni. Perlu tahu ilmu ni sebenarnya sangat penting. Ilmu seperti kita belajar ABC. Tapi kita kena terapkan lah. Kita kena ada pengetahuan sedikit. Right. Okay ya. Okay, first of all, okay.
Okay, apa yang kita nak cakap apa tentang apa? Kenapa kita kena tahu sejarah rahim sikit kan? Kita orang tahu kan rahim macam mana bentuk, dan kita kena tahulah kalau kita ada benda tu. Macam seazalinya kita ada, kita biasanya benda tu dah melekat kan? So kita tak ambil pot lah benda tu yang kita ada. Macam mana kita nak jaga rahim tu? Macam kita cakap, Miss Mai punya point sebenarnya bukan cakap mudahnya. Memang kita kena benda tu, anggap benda tu semudah je. Kalau mudah je kalau kita menjadikan benda tu sebagai habit. Mudah. Jadi tabiat kita. Tabiat kita, betul tak? Benda tu kena jadikan satu tabiat. Cara apa benda pun nak jadi benda tu, mesti kita menjadikan satu tabiat untuk kita jaga hari-hari. Okey, betul tak? Betul. Itulah. Kita kena didik kita menjadikan satu tabiat untuk kita konsisten jaga. Macam cakap kita maintain, jaga. Selalu kan kita dengar word prevent is better than cure kan. Itulah word yang selalu kita kena ingat. Kita maintain more easy daripada kita nak rawat dia, betul. Cara mudah je. Sekejap Okay, sekejap. Alright. So ada yang nak komen? Okay, siapa yang nak masuk tu boleh like. Alright. Okay guys, apa yang share? Okay, yang kita kena simple tahu, rahim kita ada dua hormon yang penting. Ya all mungkin kalau jangan rasa macam berat sangat. Cuma bagi mudahlah, yang mudah kita faham kan? Mudah kita faham. Kalau kita dah mudah faham, okay, macam mana? Kita ada hormon. Maksudnya setiap hormon produktif kita ataupun hormon kesuburan kita, kita ada dua jenis hormon. Okay, hormon kita estrogen. Okay, you all ingatlah ada dua hormon muda. Ataupun lagi satu, hormon yang progesterone. Okay, itu hormon yang you all tak apa, tak pandai sebut pun tak apa, tapi ingatlah dua hormon ni. Okay, apa hormon yang kita panggil, yang you all cakap Allah susahnya apa hormon tu? Cukup dua hormon yang memainkan big peranan yang penting dalam kesuburan dan impact kepada kita punya rahim kita. Alright tak? Okay tak kalau macam tu? Okay, sebelum Miss Mai rupa, sebelum tu kita kena tahu juga history. Okay, macam dia cakap kita punya history sejarah ni ada. Macam kita ada bukan nak cakap baka, macam keturunan kita ada bangkai rahim, kita ada kanser rahim. Jangan takut. Tu. So that mean kita dah tahu kemungkinan memang ada juga kalau orang cakap benda tu boleh impact, tapi itu sebab kita prevented daripada segi kalau kita dah tahu ada sejarah tu, dan 10% adalah penyumbang daripada kesihatan kita dan penjagaan kita. So daripada situ kita lebih, orang cakap lebih beri perhatian lah. Jangan kita cakap takut benda tu datang. Of course kalau benda tu datang, kita try to prevent it. Alright. So apa yang Miss Mai cakap macam tu, yang tentang hormon tadi, yang kita cakap ada dua hormon, betul tak? Ingat tak tentang hormon tu? Kalau tak ingat tak apalah. Tapi yang penting kita ada dua hormon yang bagi kesuburan dan kesihatan kepada rahim kita. Okey, betul. Okey, yang Miss Mai nak cakap satu hormon estrogen. Okey, apa tu estrogen buat? Ialah dia sebenarnya membekalkan dan membiakkan sel otot kita. Otot kita punya rahim ni lah. Membekalkan, membiakkan dalam sistem, dalam kita punya organ tu. So tu lah tugas dia, hormon tu. Dia ada function dia tersendiri, betul? Okay, itulah bila over excited, over energy, dia suara pun dia jadi ni belum hari-hari lagi ni. Okay, sekejap bismillah. Okay, right. Sebelum tu boleh love sikit. Boleh share pun boleh. Ya boleh share. Kalau sayang kepada orang yang luar, ya boleh share konten ni. Okay. Right. Okay, apa yang kita cakap tentang hormon tadi, betul tak? So Miss Mai kupas hormon yang pertama. So hormon yang membekalkan dan membiakkan sel otot tadi, betul. So
mudah apa orang cakap, lama macam mana dia datang dan sebagainya. Ingat, dua tu hormon tu macam mana dia datang. Okey, daripada itu sebenarnya secara automatically, secara orang cakap, kita tak minta dia memang akan datang lah, cuma ada banyak. Tapi dua hormon tu bertugas untuk kita punya kesuburan. Alright. Okey. Alright, dan lepas tu hormon tu dia akan perlu ada keseimbangan lah, dan dia orang kerjasama. Nampak? Bukannya dia seorang-seorang dia perlu ada kerjasama. So untuk jadi maintain kesuburan kita. Alright. Okey, siap Okey, Miss Mai ada komen ni. Miss Mai tengok kejap. Sekejap. Okey. Okey, kita dah tahu tentang penjagaan hormon, dan kita dah tahu tentang apa? Kita dah tahu juga tentang komen kat sini, dan ada juga soalan yang sebelum ni. Okey, hai Okey, Suryani. Hai orang Penang. Hai. Tu semua Miss Mai punya perantis Spa Mobile. Alright. So apa yang Miss Mai nak cerita? Okey. So macam kenapa kita kena tahu, dan bila kita tahu kita dapat bantu dia. Okey, alright. Cara kita nak bantu secara first of all, cara pemakanan. Macam mana cara bantu pemakanan kita? Okey, first of all kita kena ada kita makan makanan yang bertindak sebagai anti-estrogen. Okey, macam mana tu Miss Mai? Macam mana? Apa makanan-makanan yang you all kena tadi? Ni Miss Mai tulis dalam Miss Mai punya note ni sedikit sebab dia banyak, takut you all lupa. You all boleh ambil note kalau you all nak ingat, ataupun you all boleh baca balik dan share supaya benda ni tak hilang kat you all. So benda ni sebab kita boleh jadikan anti-estrogen tu untuk baik untuk kita punya rahim kita lah. Alright. Dia ada function sendiri lah. Alright. Okay, apa? Satu, you all mungkin selama ni tahu, dan juga Miss Mai ada banyak post fakta-fakta dalam Cari Mas page. So you all boleh follow juga. So salah satu daripada sini ada Miss Mai tulis kat note Miss Mai. So apa yang dalam ni ialah satu, buah delima. Okey, you boleh bagi kita. Okey, macam kita cakap apa? Broccoli dalam bahasa Melayu apa broccoli lah kan. Ada tak bahasa lain? Ada yang bahasa lain pun boleh tulis apa dalam bahasa Melayu, ada ke? Ataupun kobis, cauliflower, kalau Cina panggil pak choy. Ingat tak, selalu dalam pantang pun kita suruh makan pak choy, ada tak? Lepas tu lobak, okey. Minyak zaitun. Ya, nampak tak? So you all mungkin yang tak tahu. So ini banyak lagi. So cendawan, okey. Okey juga buah anggur. So tu biasa banyak Miss Mai kena tulis dalam note supaya nanti semoga benda ni Miss Mai dapat tak tertinggal lah nak share dengan you all. So Miss Mai buat juga survey dengan apa juga Miss Mai tengok, alright? Dan Miss Mai amalkan lah, alright? So tahu tak you all juga, nampak tak selalu orang cakap so makan oat tu juga adalah anti-estrogen, nampak tak? Baik untuk rahim, bukan sahaja dia cakap untuk jantung, baik untuk rahim kita, nampak tak you all? So semurah tu pun you all boleh amalkan, nampak tak? Tak payah rasa macam perlu yang mahal-mahal, perlu kena ada yang basic. Kita start dari mudah, yang senang, yang kita boleh amalkan semudah tu you all. Semudah dan murah je kan. Boleh amalkan benda tu, mudah untuk kita amalkan. Okey, teh hijau, buah-buah macam lemon, limau, okey, lemon, limau kasturi, boleh kita amalkan. Minuman kita yang ada sedikit acidic kan. Alright. So kacang almond lebih baik daripada kacang almond tu, adalah baik. Dia sangat baik untuk kita punya, untuk anti estrogen kita juga. Alright.
sangat baik untuk kesuburan kita tu. Itulah dia. Walnut dan juga jagus. Okay. So kalau takut yang gemuk tu tak payahlah ambil jagus kan. Boleh ambilkan almond sebagai itulah. Kita cakap satu lagi. Kita amalkan try jadi orang cakap persistent tu menjadi maintain lah. Jangan hari ni makan banyak satu bag, besok dah tak makan dah langsung. Emam pun kita ambil cukup lah. Kalau kita boleh cakap amalkan untuk hari-hari, kita amalkan mungkin kita amalkan dalam, kalau tak dapat setengah genggam pun jadilah. Katakan benda tu mahal kita rasakan, kalau kacang tu kita amalkan lah dalam 5-6 biji better daripada nothing. Betul tak? Ataupun kalau dalam sayur-sayur yang janganlah satu hari tu tak ada, langsung tak ada. Satu hari tu terlebih pula sayur, lebih sangat. It's all about balance, betul tak? Jangan all about balance. Dengan life pun kita cakap it's all about balance. Itulah sama juga pemakanan kita. Sangat penting kita balance dan maintain. Itu benda yang saya rasa tip dan sangat mudah. Betul tak kalau macam tu? Kalau rasa betul, konten Miss Mai tu, just like, share, dan boleh komen juga. Ambil note ni, Miss Mai cakap jangan lupa. Sebab Miss Mai pun juga tulis untuk bagi information kat you all, supaya Miss Mai pun tak lupa untuk share dengan you all. Takut bila Miss Mai ingat terlalu banyak, kadang-kadang ada yang kita lupa. Betul tak? Boleh tulis, boleh share. Rasa kalau sebagai spam mobile di luar sana yang banyak student-student Miss Mai, boleh nasihatkan juga advice kepada you all punya ibu-ibu di sana cara maintaining diorang punya rahim juga. Walaupun kita sediakan makanan, betul tak? Ibu berpantang kan? Macam student-student Miss Mai kan? Ada yang ada confinement lady dan sebagainya. Cara basic dia jaga, dan juga cara suruh dia educate their children, cara dia bagi kesedaran ke anak-anak dia. Kita kena sedar dululah. Sebelum kita sedar, bila kita dah ada ilmu tu, kita kena educate our children from se-early 2 tahun. Kita dah ajar dia slowly, betul tak? Jangan bila dah tunggu dia dah besar panjang, kita cakap kenapa tak jaga, kenapa tak ni. Benda tu dah jadi habit, kita tak jaga. Jadi dah mindset kita, bila kita ada jaga, dah jadi kita pasti kena jaga. Dia susah, betul tak? Dia rasa macam susahnya kena jaga. Sebab kita tidak pupuk dia dari awal, dan kita tidak suntik dia dari awal. Betul tak? Bila kita suntik dan kita educate dia dari awal, benda tu secara naturally, automatic, mudah. InsyaAllah. Alright, kalau macam tu, kalau rasa memang betul sangat Miss Mai punya rasa, kalau best, say like, comment. Miss Mai dah nak bagi konten ni. Alright. Okay, apa lagi ni? Banyak lagi. Okay, juga boleh banyak makan bawang merah. Masih lagi dalam topik pemakanan. Okay, bawang merah, bawang putih. Nampak tak? Even orang dulu pun kita dah cakap banyak makan, amalkan bawang putih dengan khasiat-khasiat dia. Bawang merah pun jangan lupakan. Betul tak? Kunyit. Okay, kunyit, serpulina. Alright. Yang benda ni sebenarnya ada dalam kita punya, orang cakap apa? Kita punya kitchen. Okay, betul tak? Yang ada tu, amalkan dulu yang semudah-mudah tu. Right? Okay, dengan sayur-sayur hijau. Macam mana kita cakap sayur-sayur hijau? Seperti sawi, bayam, salad. Tu kita amalkan dalam pemakanan kita. Nampak tak? Amalkan sayur-sayuran, herba seperti apa orang cakap, kelapa dara. Amalkan consume makan. Buah sudu, minyak kelapa dara. Amalkan sebagai rutin kita. Okay, right? Kucai, celery. Okay, apa lagi Miss Mai tulis ni? Okay, berry ataupun blackberry. Okay, alright. Itu dah bagi semua makanan. Semua dapat tak? Dapat tulis tak? Dapat note tak? Alright. Say love sikit. Baru Miss Mai excited ni. Okay, ada nak letak komen? Apa komen? Ada tak? Komen. Okay, tengok jam Miss Mai tengok.
baca ni. So excited sangat, terlepas pandang tengok komen ni. Nanti cakap Miss Mai suruh komen. Alright. Okay. Okay, masa juga sama juga kita cakap masa kita haid. Macam mana kita nak jaga rahim kita, betul tak? Jaga rahim kita. So macam kita cakap, kita bersih dia, make sure benda tu selepas masa haid tu. Sebenarnya kalau kita senggukut tu adalah biasanya orang cakap kita punya rahim tu adalah sempit keluar. Masa dia nak keluar tu ialah sempit. Kita ialah sempit. Okay, tengok je. Macam mana, tengok sekejap. Tu ada komen masuk. Sempit lah. So, jadi pelancaran nak keluar tu sangat sakit, betul. Sebagai contoh, salah satu daripada punca dia lah. So kita tetap juga kena jaga daripada jangkitan kuman dekat peranakan kita. Okay. Ya, salam ya Nurhamizan. Okay, Nurhamizan. Hai Nurhamizan. Okay, alright. Okay. Kalau ada anak kecil tu macam cakap, bukan anak kecil, sekecil-kecil kanak-kanak, kita educate dia. Kita suntik dia orang cara penjagaan. Cara macam mana dia orang walaupun kecil, cara mudah macam mana dia orang boleh jaga. Bagi cakap macam mana jaga, kenapa perlu jaga, kenapa perlu sayang dia. Okey? Mudah-mudah tu, jangan bagi benda-benda, jangan bagi dia orang benda tu heavy sangat untuk dia orang. Untuk umur dia orang, kita jaga cara sayang dia. Macam mana dia sayang, macam mana dia orang sayang dia punya alat permainan. Macam tu juga kita kena suntik dia sayang diri dia, sayang dia punya rahim, dan cara dia orang jaga. Mudah tu je kita bagi dia, orang cakap educate dia orang semudah-mudah tu. Alright tak? Okay tak? So bukan hanya educate, that's why Miss Mai sekarang educate kepada ibu-ibu ni. Tapi ibu-ibu ataupun kakak-kakak educate kepada anak-anak dan kawan-kawan juga sama-sama. Kita sama-sama, orang cakap sharing is caring ni lah. Itulah konsep-konsep Miss Mai tengah sekarang, mission Miss Mai lah. Alright. Follow rapat-rapat lah dengan Miss Mai ni. Alright. Okay, daripada segi apa pula? Okay, Miss Mai, jadi kita banyakkan, okay, ini tentang makanan lagi. Kita boleh banyak amalkan apa? Okay, dalam note Miss Mai. Okay, kita banyakkan amalkan makanan yang membantu rahim, bantu rahim kita lah. Kita amalkan yang bantu rahim kita dalam keadaan lebih baik. Okay, apa dia yang kita cakap? Boleh kita amalkan juga untuk kita amalkan nenas, betik. Okay, macam Miss Mai cakap lagi, kunyit. Betul orang cakap kenapa minum air kunyit lah dan sebagainya. Tapi jangan terlalu banyak lah. It's all about balance. Orang cakap kita consume tu benda tu dalam satu gelas. Sebab kita whether too much or don't do at all. Itu je. Banyak yang Miss Mai cakap ada do or don'ts. It's not about do or don'ts. Ada yang do or don't. But this one is do maintain. Okay, alright. It's about ni. Dah ber-English pula. Kan simple kan? Mudah tak macam tu? Okay. Alright. Okay. So, topik tu, okay, macam sama tadi Miss Mai cakap makan brokoli, jambu. Tadi daripada sayuran, yang ni buah-buahan. Okay. Banyak yang kita cakap tak payah nak cari buah yang mahal. Yang semudah-mudah, jambu, kita boleh kismis, benda tu tak mahal kan. Buah naga, apple, mudah tak nak dapat tu? Mudah kan? Just all about you maintain this every day. Susah kan nak buat? Ambil, letak dalam bag, so makankan dan amalkan. Bukan sahaja untuk rahim, untuk badan sekali. Betul tak buah-buah tu? Alright, sayur-sayur tu amalkan untuk hari ni. Kita start from now or never. That's not never. Alright. Okay, dan juga amalkan minuman teh hijau. Alright. Apa dia? Lama tak jumpa Miss. Oh, ya ke? Nak jumpa ke? Okay, Nurhamizan. Okay. Hai Lela Manan.
Ni top fan Miss Mai. So Lela, apa khabar? Dah lama tak jumpa. Okey, lama. Ni adalah orang-orang yang suka mobile. Diorang sangat bertauliah, diorang pun belajar, masih belajar, diorang tak pernah stop belajar. So macam-macam tu lah. Kita nak lahirkan orang-orang yang yang tak belajar, jangan takut belajar. Yang dah belajar tu jangan lupa upgrade knowledge. Banyak cakap ilmu tu banyak, kita tak stop. Besar kan, ilmu tu sangat besar, betul? Alright, so hi semua. Bagi love tak Miss Mai sikit. Semangat Miss Mai. Miss Mai ni seorang yang sangat energetic, energy, sebab Miss Mai ni positif orangnya. Jadi bila bercakap, tangan dan suara dan mimik muka tu memang akan terpancarnya. Nampak tak? Itulah salah satu you all Miss Mai amalkan. Selalu senyum, selalu energi positif. Nampak tak? You all selalu cakap Miss Mai muda lah Miss Mai. Bukan Miss Mai bangga. Bukan bangga. Itu salah satu Miss Mai amalkan. That's why nampak Miss Mai punya aura tu positif. Dan automatik orang selalu nampak Miss Mai ni nampak muda dan ceria. Betul. Itu salah satunya. You all ingat benda tu main-main. It's not. Ni ada komen lagi. Tolong kejap. Alright. Okay semua. Alright. Okay, amalkan macam teh hijau. Boleh juga amalkan consume susu sedikit. Satu kelas untuk kita maintain ni. All about we maintain, menjadikan satu habit. Alright. Boleh tak kalau macam tu? Boleh kan? Okay, amalkan. We sayang, we care about you all. So please share to everyone that you love, but especially to yourself. Kita dulu sebelum kita sayang to others. Itu konsep Miss Mai. Sayang, amalkan sayang diri. Dan benda tu akan datang untuk kita share, untuk sayang lebih orang ramai lagi. Okay, alright. So alright. Bagi note sikit yang tu ada numbering tu. Okay, minta sekejap. Diana. Okay. Alright, apa lagi Miss Mai nak share dalam note Miss Mai? Okay, dan you all tahu. Okay, cara pula dari segi pemakanan kita dah ada, daripada segi minuman Miss Mai dah ada, daripada segi orang cakap education pun satu lagi. Nombor tadi. Ni. Nombor. Okay, apa ni main nombor-nombor? Tak ada, kita bukan main nombor This is a formula lah untuk Miss Mai. Okay, formula. Alright. Jaga pembersihan. Alright, dari segi bersih, cara macam mana nak jaga? Macam ni guys. Kalau mudahnya, cara satu nak jaga, Miss Mai cakap, kalau kita tak nak amalkan, kita tak ada hygiene paling mudah you all ambil sedikit sesudu garam. Okay, ni paling mudah Semua ada garam kat rumah kan? Garam dan gula kan? Tapi kita bukan gula, kita gunakan garam sebagai pencuci antiseptik untuk faras kita. Ada kan? Jangan cakap tak ada. Kalau tak ada tu beli Banyak pun si garam kan, kita tahu kan. So salah satu garam kita gunakan, ambil air suam dan satu sudu garam. Satu sudu garam cukup, tak payahlah just macam satu sudu garam. Katakanlah ni kan, you nampak tak gelas Miss Mai ni? Air ni sikit kan Miss Mai dah minum. Okay, Miss Mai minum dulu lah. Share dulu sebelum tu. Love sikit. Okay, hi. Okay, hi. Wah. Okay, hi Nurmizan. InsyaAllah, we care and we love. Yes, itu tagline kita. We care, we love. We caring. Caring is about share is about we caring. Yes, betul. Yes, betul. Educate our children from now, Miss Mai cakap we are educate our children from early 2 tahun. 2 tahun. Okay, jap. Alright. Okay. Hi.
Okay, rindu kat Miss Mai. Okay, Lela Manan. Tu Miss Mai. Inilah one of the Lela adalah one of the Miss Mai punya ex-student, sekarang dah become a trainer. Dah become also trainer. Dah become trainer. So dia selalu upgrade knowledge. Tu Miss Mai cakap. Dan juga selalu follow Miss Mai. So sebab Miss Mai jenis tengok banyak info Miss Mai ni, tak tahulah popular sangat, belum jadi popular kan. Alhamdulillah, sama-sama kita kan, we care, we love, we caring, ya. Itu tagline kita. Alright. Okay semua. Okay, alright. Apa lagi Miss Mai nak share dengan ni? Okay, dah jaga. Semudah Miss Mai cakap tadi tentang penjagaan yang paling mudah kita boleh amalkan. Ambil sedikit 1 sudu garam. Okay, 1 sudu garam. Katakan 1 sudu garam. Nak cakap, oh kalau ada yang jenis yang very particular, Miss Mai 1 sudu teh ke atau 1 sudu makan ke Miss Mai? Okay, tak apalah, kita try, kita pakai 1 sudu. Kalau 1 sudu makan pun 1 sudu pun tak ada masalah, as long dia masin. Sebab garam adalah one of antiseptik yang secara natural, kan? Secara natural. Kita mudah tak? Mudah kan? Miss Mai bagi tip yang mudah, yang boleh you all amalkan. Okey. Dan juga kalau luka, kalau katakan luka putihan gatal, you all boleh ambil daun sirih. Nak berapa banyak daun sirih lah? Biasalah Miss Mai nak berapa banyak daun sirih. Okey. Daun sirih berapa banyak? Okey, kita bolehlah ambil 5 helai. Okey, rendam dia dulu. Okey, kalau you all nak nanti tengok, komen dulu. You all komen dekat Miss Mai. Miss Mai tunjukkanlah cara dia. You all komen dulu. Barulah Miss Mai tahu. Boleh, insya-Allah Miss Mai cuba sharekan you all tip-tip berguna untuk kita wanita di luar sana untuk cara sayangi rahim kita. Okey, nanti Miss Mai mungkin boleh buat video, tapi you all komen dulu. Komen dan bagi like sikit, bagi love sikit and share. Tu ilmu ni kalau kita sayang dekat pada orang yang kita sayang, dan sebagai kita wanita, sayang wanita luar sana, please share sama-sama. Sebenarnya ilmu ni bermanfaat dan dapat digunakan, dapat disedekahkan kepada lebih wanita lain untuk menghargai punya rahim ni, yang sangat anugerah Tuhan jadikan ni, yang sangat tidak ternilai. Okay, alright. Miss Mai nak pupuk diri you all menghargai dan menyayangi rahim anda dari sekarang. Okay, tak ada ni? Semangat tu gitu. Alright. Okay, alright. Daun sirih, air garam, mudah kan nak carikan? Okay, alright. Itu saja. Lagi satu, last exercise. Okay. Ada biasalah. Kita dah pakai, yang tak pakai pun benda tu dah organ tu dah makin lemah kan. Kenalah exercise. Macam mana nak exercise Miss Mai? Itu nantikan sambungan Miss Mai akan ajar you all teknik kemut. Teknik kemut ni sangat-sangat mudah tapi sangat efisien. Walaupun Miss Mai bercakap dengan you all, Miss Mai boleh buat teknik kemut. Macam mana tu Miss Mai? Nak tahu? Komen. Komen, bagilah sikit. Semangat sebenarnya nak ajar you all ni. Okay, itu teknik kemot dan teknik macam mana exercise tu. Kita nantikan, stay tune for next. Komen dulu macam mana komen nak Miss Mai buatkan video. Komen, you all bagi komen baru Miss Mai nak tahu apa yang you all nak. Kalau tak Miss Mai tak tahu. Bagi like sikit, bagi love banyak-banyak sikit. Bagi love banyak-banyak sikit. Miss Mai ni, sebab bila kita love tu, maksudnya kita love, kita caring kan. Bagilah respon yang Miss Mai love kat you all, tapi you all tak bagi respon yang you love dekat Miss Mai caring ya you all. Caring is all about kita sharing, and it's about all about love. Love. Okay, about love. Right. Okay guys. Okay, Miss Mai akan insya-Allah. So please bagi komen apa yang you all nak, exercise kemut dan sebagainya, exercise yang boleh digunakan. Alright guys. Okay.
Say share and love to everyone we love, we care, we love. All about yourself and others woman. Okay, alright guys. Sebelum Miss Mai pergi, see you again. Untuk nak nantikan apa Miss Mai punya live besok, stay tune malam ni. Miss Mai akan fikir apa lah topik, ataupun you all boleh tulis kat komen tu topik apa Miss Mai nak kata Miss Mai nak tahu ni. Okay, you all letak komen tu. InsyaAllah untuk besok malam ni Miss Mai akan tulis what about life. Tapi about 9:30 malam ni 9:30 malam ni pula dah Miss Mai excited lah, tu lah cerita dia. Nampak tak positif sangat? 9:30 pagi besok Miss Mai akan live. Tapi malam ni Miss Mai akan letak topik live Miss Mai. Apa Miss Mai akan live untuk besok. Okay? Okay tak kalau macam tu? Okay tak? Kalau tak, kita ending dengan love dulu. Love, good, love. Okay? And share to everyone we love. Okay? Alright. Okay guys, all about education, all about we love. Alright guys.